Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Bukan saya marah tetapi adalah semangat untuk menghapuskan penularan berita-berita palsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dan ini adalah Pastikan Sahih edisi Khamis 22 Julai 2021. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui saluran YouTube Berita RTM. Bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ayuh kita mulakan permulaan Pastikan Sahih pada hari ini dengan perkongsian laporan harian mengenai pemberian dos vaksin melalui portal vaksincovid.gov.my. Pada 21 Julai 2021 iaitu pada hari semalam adalah pemberian dos 1 dan dos 2 sebanyak 446,052 di mana pecahan dos pertama adalah sebanyak 282,980 manakala dos kedua adalah sebanyak 163,072 dan kita lihat pula kepada jumlah kumulatif bagi dos vaksin ini adalah pada hari semalam iaitu 21 Julai. Jumlah kumulatif pemberian dos 1 dan dos 2 adalah sebanyak 15,517,866 dan anda boleh dapatkan maklumat ini sudah semestinya di laman sesawang vaksincovid.gov.my. KKM nafi video tular berkaitan kebenaran rentas negeri dan daerah. Wah, kecoh 2-3 hari ini menyebarkan video mengenai sesiapa yang sudah lengkap dua dos vaksin diberikan kebenaran rentas daerah dan negeri. Untuk makluman semua, pasukan respon pantas KKMM ingin memaklumkan bahawa berita ini adalah palsu dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan kenyataan petikan video berdurasi 20 saat yang menunjukkan seolah-olah kerajaan memberi kebenaran untuk rentas daerah dan negeri. Masyarakat dinasihatkan agar membuat semakan terlebih dahulu di portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Waspada iklan jawatan kosong kononnya dari Pos Malaysia. Pos Malaysia memberi peringatan buat semua agar berhati-hati dengan iklan jawatan kosong kononnya dari Pos Malaysia. Antara kandungan iklan palsu ini adalah menawarkan jawatan kosong dengan tawaran gaji dari RM4,100 hingga RM7,500. Amboi, si penyebar berita palsu ini suka memberi harapan palsu kepada orang ramai. Jangan sampai nama anda di-ban dari menerima hantaran barangan dari Pos Malaysia. Untuk makluman semua, Pos Malaysia memohon kerjasama orang ramai agar tidak berkongsi dan sebarkan iklan pengambilan kaki tangan atau berita yang tidak sahih melalui WhatsApp. Mesej amaran rompakan berkumpulan yang menyamar sebagai pegawai KDN. Masih lagi perkongsian di portal sebenarnya.my dan telah kami kongsikan dalam Pastikan Sahih pada hari Isnin lalu, namun masih lagi terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Mengenai mesej palsu amaran rompakan berkumpulan yang menyamar sebagai pegawai KDN. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia JIM, menafikan kesahihan kandungan mesej pesanan ringkas melalui aplikasi WhatsApp yang ditularkan kembali dan ia adalah palsu. Dakwaan bahawa HCTM UKM kekurangan bekalan PPE adalah tidak benar. Pihak Hospital Chancellor Tengku Muhriz HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga tidak terlepas dari menjadi mangsa berita palsu. Penularan mesej aplikasi WhatsApp yang menyatakan kekurangan peralatan perlindungan peribadi Personal Protection Equipment PPE di Jabatan Perubatan Kecemasan HCTM. Pihak HCTM UKM dengan ini memaklumkan bahawa hospital masih mempunyai bekalan PPE yang mencukupi dan Jabatan Perubatan Kecemasan antara jabatan yang diberikan keutamaan untuk dibekalkan PPE. Semakan stok di jabatan tersebut juga mendapati tiada masalah kekurangan seperti yang dimaklumkan. Kami mohon jangan disebarkan lagi berita yang tidak sahih ini. Sekiranya anda ingin membantu atau menderma, teruskan saja niat murni anda tanpa perlu menyebarkan berita palsu. Tawaran iklan permohonan terbuka rumah mampu milik di bawah SPP kurang tepat. Masih lagi ada yang keliru dan memerlukan pencerahan mengenai perkara ini. Menurut kenyataan media Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT ingin menjelaskan bahawa pada masa ini hanya permohonan bagi program perumahan rakyat PPR
Perumahan Penjawat Awam PPAM, Perumahan Prima dan SPNB sahaja yang dibuka oleh KPKT. Terdapat juga kekeliruan orang awam berhubung harga tawaran bagi program PPR dimiliki. Harga jualan yang ditetapkan adalah sebanyak RM35,000 seunit bagi Semenanjung Malaysia dan RM42,000 seunit bagi Sabah dan Sarawak. Bagi mendapatkan maklumat tempat orang awam adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada laman sesawang rasmi KPKT di www.kpkt.gov.my dan laman sesawang Jabatan Perumahan Negara di ehome.kpkt.gov.my atau teduh.kpkt.gov.my. Panduan dan jadual visual untuk individu autism dan OKU pembelajaran. Jadual ini mengandungi prosedur umum tentang apa yang akan berlaku pada hari vaksinasi dan tambahan alat bantu visual yang direka untuk memudahkan pengalaman vaksinasi bagi individu autism dan OKU. Bagi anda yang punya ahli keluarga, saudara dan rakan autism dan OKU, ayuh sama-sama bantu mereka dengan berkongsi jadual penuh ini yang boleh didapati melalui laman sesawang www.vaksincovid.gov.my/penerbitan. Ingat, jika kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah urusan kita akan dipermudahkan. Buat penghasut anti-vaksin. Masih lagi tidak serik persatuan anti-vaksin ini. Propaganda yang diwujudkan bagi menarik orang ramai supaya tidak menerima vaksin. Bagi si anti-vaksin yang suka menghasut ini, ada maklumat dan buah tangan yang perlu anda tahu. Dengar ya, barang siapa yang membuat, menerbit atau mengedarkan, menyebarkan kabar-kabar angin atau berita yang boleh menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam, anda akan disiasat mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan iaitu mendatangkan ketakutan atau kegusaran awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian yang boleh membawa anda kepada hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Berani buat, berani tanggung. Scam alert waspada taktik panggilan telefon sasar sukarelawan NGO. Skamer ini akan membuat panggilan melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nama dan gambar insan yang anda kenali. Kemudian akan memaklumkan bahawa nombor asal sedang mengalami masalah. Sekiranya anda percaya dan terpedaya, mereka akan meminta anda untuk memberikan pinjaman wang. Untuk keselamatan kita bersama, ayuh layari media sosial rasmi PDRM dan klik like untuk mendapatkan pelbagai informasi terkini daripada pihak PDRM. Ikuti media sosial rasmi PDRM seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian PDRM Malaysia Official. Ingat, hanya media sosial rasmi PDRM sahaja. Jauhi skim cepat kaya. Antara tip untuk anda kenali skim cepat kaya ini supaya anda tidak terpedaya adalah perniagaan dijalankan secara e-dagang dan fokus kepada keuntungan besar serta mencari orang keahlian. Dan keahliannya pula percuma tapi bersyarat, iaitu kena beli pakej barangan tertentu dengan jumlah yang tinggi. Tidak dibenarkan menarik diri dalam tempoh tertentu. Nampak di situ. Nak kongkong supaya dapat kikis duit anda. Jadi jangan sekali percaya pada skim cepat kaya ini. Dan ini pula adalah perkongsian infografik. Jangan sebar berita palsu. Kepada penyebar berita palsu, anda akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan juga boleh dibawa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998, hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Kemaskini maklumat akaun bank bagi penerima geran khas prihatin. Bermula 15 hingga 31 Julai 2021, pembayaran semula yang akan dilakukan adalah terhad kepada program geran khas prihatin sepanjang tahun 2021 sahaja. Akaun bank atas nama pemohon GKP iaitu bukan akaun bank perniagaan dan perlu pastikan akaun berstatus aktif. Kemaskini hanya melalui dalam talian di laman sesawang gkp.hasil.gov.my.
Infografik seterusnya adalah mengenai operasi loncakan kapasiti bertujuan mengawal COVID-19 di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, memastikan penduduk dewasa terima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin menjelang 1 Ogos. Impak vaksinasi kepada kumpulan warga emas adalah kemasukan ke Hospital Sungai Buloh bagi kes kategori 4 dan 5 menurun sebanyak 50% dan impak kepada petugas KKM diharapkan tiada petugas kategori 5. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Semasa pengumuman pakej bantuan pemerkasa tambahan, kerajaan dengan kerjasama Bank Negara Malaysia dan pihak bank telah melaksanakan inisiatif bayaran balik pinjaman secara bersasar. Setakat ini lebih daripada 250,000 peminjam yang layak telah mendapat kelulusan secara automatik. Mereka hanya perlu memilih sama ada untuk mendapatkan moratorium selama 3 bulan atau pengurangan bayaran ansuran sebanyak 50% selama 6 bulan. Sukan Olimpik Tokyo 2020 meraihkan tamasya sukan terbesar dunia. Ikuti malam kegemilangan barisan atlet ternama serata dunia dalam majlis perasmian pembukaan Sukan Olimpik Tokyo 2020 6.45 petang di TV2 dan saluran sukan RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan ini pula susulan peningkatan kes varian Delta di Sarawak. Majikan diminta bekerjasama untuk tidak mengupah pendatang tanpa izin yang gagal melalui proses kuarantin, ujian saringan atau belum mendapatkan vaksin dalam usaha mengurangkan jumlah kes COVID-19 di Sarawak. Hatilah sesiapa yang hendak menggunakan khidmat pendatang asing tanpa izin ini. Perlu berhati-hati. Pertama, sebab pemeriksaan kesihatan mungkin tidak lengkap ataupun tidak ada pemeriksaan kesihatan langsung, dan yang paling penting, yang mesti ada kuarantin untuk 21 hari. Dakwaan suntikan vaksin kosong. Penerima boleh minta petugas tunjuk. Susulan dakwaan suntikan picagari kosong atau vaksin tidak disuntik, penerima vaksin boleh meminta petugas kesihatan untuk menunjukkan picagari sebelum dan selepas disuntik. Kerjasama juga boleh kalau yang mau menerima suntikan tu memaklumkan, boleh saya tengok picagari ke apa ke. Kadang-kadang itu adalah satu praktis yang baik. Ada permohonan untuk dibenarkan mengambil gambar video. Setakat ini kita tidak membenarkan dari segi pengambilan video kerana ia akan mengganggu kelancaran perjalanan pusat vaksinasi. Untuk kepastian, anda jangan takut untuk melihat apabila disuntik. Dan seterusnya, gangguan seksual di PPV boleh gugat kelancaran imuniti kelompok. Mengharapkan isu gangguan seksual di pusat pemberian vaksin PPV tidak lagi berlaku. Situasi seumpama itu seharusnya tidak berlaku ketika negara sedang berusaha mencapai imuniti kelompok. Saya harap perkara ini tak lagi berlaku lah. Saya dengar pun saya rasa sedih kan, sebab ini boleh menakutkan ramai orang kalau benda macam ni. Jadi pada semua yang mengambil bahagian sebagai petugas, sama ada daripada agensi, kementerian, KKM dan daripada NGO dan sebagainya, kita jagalah nawaitu kita jagalah akhlak kita.
Aktiviti penggambaran di negeri fasa 2 PPN, Finas ingatkan syarikat produksi patuh SOP semua syarikat produksi drama, iklan dan dokumentari yang layak membuat penggambaran luar studio di negeri berstatus fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Diingatkan untuk mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazuri berkata, syarikat produksi mestilah melaksanakan penggambaran luar yang terasing, terhad dan terkawal mengikut protokol gelembung pengembaraan di negeri-negeri terlibat. Maklumat lanjut berkaitan garis panduan termasuk borang permohonan surat perakuan penggambaran filem khas boleh dapati dalam laman sesawang Finas dengan melayari www.finas.my atau menghubungi bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Finas. Bari Citinip cegah pesakit COVID-19 ke kategori lebih meruncing. Kementerian Kesihatan akan menggunakan ubat Bari Citinip bagi mengelak peningkatan atau peralihan pesakit COVID-19 ke kategori yang lebih meruncing. Formulasi ubat baru itu antara lain digunakan bagi mencegah risiko pesakit menghidapi radang paru-paru. Pesakit terlibat akan diberikan ubat berkenaan dalam sukatan antara 2 mg atau 4 mg. Maklumat berhubung peningkatan atau peralihan daripada pesakit kategori 1 kepada keadaan kesihatan yang lebih meruncing iaitu kategori 3 hingga 5 adalah sangat dinamik. 14 juta vaksin Sinovac dibuka untuk tempahan. Sebanyak 14 juta dos vaksin Sinovac akan dijual kepada pihak swasta dan negeri yang berminat mulai bulan ini sehingga September. Tempahan akan dibuka selepas Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV meluluskannya. Dan jelasnya dengan adanya tempahan khusus untuk kerajaan negeri dan swasta termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC sekaligus dapat membantu kerajaan mencapai imuniti kelompok lebih awal. Pembelian terus ini adalah melalui pengisian dan pembotolan di Malaysia dan harga akan ditentukan kelak. Bantuan khas OKU Pakej Pemulih golongan orang kurang upaya OKU yang bukan menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Kedah yang terkesan dengan situasi pandemik COVID-19 ketika ini digesa memohon bantuan khas OKU di bawah Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulih Ekonomi Pemulih. Bagi permohonan yang diluluskan, OKU terlibat akan menerima RM500 selama 3 bulan dan akan dibayar bermula 15 Ogos hingga 30 November ini. Permohonan telah dibuka 19 Julai lalu dan berakhir pada 6 Ogos ini. Mengisi borang permohonan bantuan kewangan khas OKU Pakej Pemulih secara dalam talian iaitu di laman sesawang JKM di www.jkm.gov.my atau secara manual dengan memuat turun borang di laman sesawang berkenaan dan menghantar ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD atau menghantar semua dokumen dalam format PDF ke alamat email bantuan OKU iaitu pemulih@jkm.gov.my. Pengoperasian pejabat kerajaan mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara. Untuk maklumat anda, kawasan PKPD 100% bekerja dari rumah. Fasa 1, maksimum 40% bekerja di pejabat dan 60% bekerja dari rumah. Manakala bagi kawasan fasa 2, maksimum 60% bekerja di pejabat dan 40% bekerja dari rumah. Manakala fasa ketiga, maksimum 80% bekerja di pejabat dan baki 20% bekerja di rumah. Anda boleh dapatkan maklumat ini melalui Facebook rasmi Berita RTM. PKPD di 4 lokaliti baharu dan 2 dilanjutkan. 7 lokaliti ditamatkan. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dikuatkuasakan ke atas 3 lokaliti di Pahang dan 1 di Sabah selama 2 minggu bermula esok. Keputusan berkenaan diambil Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN setelah meneliti pembentangan Kementerian Kesihatan dan mengambil kira penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Di Pahang ia melibatkan Felda Jeng ke-12,
Rantut, Kampung Belangkap, Rompin dan Kampung Orang Asli Ruai, Batu Talam, Raup, manakala di Sabah di Taman Merpati, Sandakan. Dalam pada itu, PKPD di dua lokaliti di Sabah iaitu di Kampung Istimewa Batu Sapi, Sandakan dan Kondominium Wan Borneo, Kota Kinabalu yang sepatutnya tamat hari ini dilanjutkan sehingga 5 Ogos ini. Dan seterusnya, perkongsian PDRM semakin teratur. Pelbagai kaedah pelaksanaan imbangi keperluan pelajar. Ya, untuk makluman semua, selepas lebih setahun pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, kini ia semakin difahami pihak-pihak terlibat dengan menambah baik sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa. Bagi memastikan keberkesanannya, memasuki tahun kedua pelaksanaannya yang terpaksa dilakukan berikutan ancaman pandemik COVID-19. Semakin ramai juga yang menyedari bahawa PDPR bukan lagi hanya dilakukan secara dalam talian. Sebaliknya turut dilaksanakan secara luar talian seperti dengan kaedah menyediakan modul mengikut keperluan dan kemampuan pelajar. KPM juga telah membuat ketetapan bahawa sekolah akan dibuka secara berperingkat untuk PDP bersemuka mulai 1 September. Pengambilan kira kadar vaksinasi yang melibatkan guru, pentadbir dan kaki tangan sokongan. Jemaah Surau Taman Pelangi dakwa warga asing datang dari kawasan berhampiran. Sejumlah lebih 200 jemaah, kebanyakannya warga asing yang melanggar prosedur operasi standard SOP apabila mengadakan solat sunat Aidiladha di luar Surau Taman Pelangi Juru di sini. Didakwa bukan penduduk setempat, sebaliknya datang dari kawasan berhampiran. Seorang penduduk Taman Pelangi yang mahu dikenali sebagai Zam 40-an berkata beliau sendiri tidak dibenarkan masuk ke surau kerana sampai lambat dan jumlah jemaah telah mencukupi, lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Polis masih menjalankan operasi termasuk mengadakan sekatan jalan raya SJR dan membuat rondaan di kawasan perumahan Taman Pelangi bagi mengesan warga asing yang telah melanggar SOP pada hari Selasa. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Ayah, betul ke kita nak balik jumpa Atuk? Kalau perusahaan macam mana? Kan kerajaan tak pernah bukan? Ikut je cakap ayah. Tahu. Ikuti mesyuarat khas Pegal Ketiga Parlimen Malaysia ke-14 di Dewan Rakyat pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021 dan di Dewan Negara pada 3 Ogos hingga 5 Ogos 2021. Secara langsung dari Parlimen pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran TV1, saluran berita My Preview 123.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan ini dia untuk makluman semua perkongsian apa yang perlu kami war-warkan kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan malam ini Bicara DR dengan tajuknya COVID-19 Bakti Tiada Noktah bersama tetamu iaitu Dr. Ismuni Bohari, Pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, bersama Dr. Melur Ed Muhammad Yusof Muhammad Mansur, Ketua Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Rapi Hospital Kuala Lumpur. Pada malam ini 9 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Malaysia berzikir seterusnya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Pada malam ini 9 malam 22 Julai 2021 di saluran TV1 dan disiarkan di Facebook rasmi JAKIM TV1 dan YouTube channel TV JAKIM. Dan ini pula perkongsian daripada My Creative Venture. Permohonan untuk Grant Sastra dan penerbitan buku My Creative kini dibuka. Grant ini adalah inisiatif menerusi Grant Pemulihan Industri Kreatif GPIK menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pencana dalam usaha menyokong penggiat industri sastra. Permohonan untuk GPIK Sastra kini dibuka mulai 19 Julai 2021 sehingga 30 Ogos 2021. Grant tersebut boleh digunakan untuk kajian, penulisan, penerbitan, jualan dan promosi karya sastra tempatan, karya bukan fiksyen, novel grafik, buku komik, puisi, biografi, kajian, laporan dan buku digital. Permohonan GPIK Sastra ini boleh dibuat di laman sesawang sastra.pencana.mycreative.com.my. Dan perkongsian seterusnya daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM di Facebook rasmi iaitu talian bantuan bakul prihatin negara. Untuk makluman anda, talian tambahan anda boleh hubungi adalah 03 8323 2176 atau 03 8323 2177 dan juga 03 8323 2178. Ataupun Google Form 017-729-702. Bilik Kerakan JKM seluruh negara dan talian kasih anda juga boleh hubungi 15999 dan boleh juga melalui WhatsApp 019-261-5999. Dan ini pula adalah e-pelanggan JPA. Orang ramai khususnya penjawat awam, pesara kerajaan serta pelajar tajaan JPA dijemput menyertai e-pelanggan JPA pada 29 Julai 2021 iaitu pada hari Khamis 10 pagi hingga 4 petang di pautan laman sesawang ini iaitu epelanggan.jpa.gov.my. Ayuh sama-sama sertai pada 29 Julai nanti. Dan perkongsian daripada KPDN HEP, laman rasmi Facebook rasmi, 6 sebab kenapa anda perlu menggunakan e-wallet. Kelebihan menggunakan e-wallet ataupun e-dompet. Yang pertama, memudahkan untuk menjejaki pembelanjaan yang dilakukan. Proses jual beli lebih pantas dan mudah. Yang ketiga, boleh mendapatkan ganjaran untuk setiap pembelian. Yang keempat, mengurangkan risiko penipuan di dalam transaksi jual beli. Mengurus kewangan dengan lebih berhemat, mengurangkan risiko sentuhan dan penularan virus COVID-19. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita perlu elakkan daripada menjadi persatuan anti vaksin. Seharusnya menerima vaksin dengan sentiasa menyemak giliran vaksinasi anda di aplikasi MySejahtera. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk dapatkan sebarang berita kami benar, tepat dan sahih sudah semestinya di saluran media sosial rasmi kami Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.